Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji UPKK. Kita nak ulang kaji tentang soalan-soalan UPKK dalam subjek ulum syariah bahagian ibadah. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Soalan 31 hingga 40 bulatkan jawapan yang betul. Okey, soalan 31. Manakah antara berikut anggota tayamum? Dia nak anggota tayamum. Okey, alif tangan dan kaki, ba muka dan kedua belah tangan, jim tangan dan jari, dal dua belah tangan dan kaki. Okey, so anggota tayamum adalah muka dan kedua belah tangan. Itu sahaja yang perlu disapu ataupun disapu debu tanah yang suci pada muka dan kedua belah tangan. So anggota tayamum adalah muka dan kedua belah tangan sahaja. Okey, jawapan dia ba. Okey, seterusnya soalan 32. Okey, dia bagi penyataan dalam kotak ni. Lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Okey, lafaz tertentu untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Penyataan di atas ialah pengertian bagi alif tayamum, ba iqamah, jim azan, dal solat fardu. Okey, jawapan yang tepat adalah azan. Okey, azan ni lafaz untuk memaklumkan masuknya waktu solat. Okey, soalan 33. Okey, soalan 33. Manakah antara berikut lafaz niat mandi wajib? Manakah antara berikut lafaz niat mandi wajib? Okay, kita tengok alif nawaitu tayammumi li istibahati fardhi salati lillahi ta'ala. So kat sini alif ni ada perkataan tayammum. So bukan mandi wajib lah, dia untuk tayammum. Okay, kemudian kita tengok ba. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Kat sini ada perkataan al hadasil asghar, hadas kecil. Okey, hadas kecil bukan lafaz niat mandi wajib. Okey, seterusnya jim nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Okey, ni pun ada perkataan wudu. Okey, ni untuk niat wudu. Kemudian dal nawaitul ghuslal mafruḍa lillahi ta'ala. Ghuslal mafruḍa ni mandi, yang ni untuk mandi wajib. Okey. So jawapan dia dal. Okey, seterusnya soalan 34. Apakah hukum bagi solat Jumaat? Apakah hukum bagi solat Jumaat? Alif makruh, ba sunat muakkad, jim fardu kifayah, dal fardu ain. So solat Jumaat adalah wajib, maka ianya adalah fardu ain. Okey. 35. Okey, soalan 35. Siapakah yang diwajibkan untuk mandi wajib? Siapakah yang diwajibkan untuk mandi wajib? Alif, orang yang berhadas besar. Ba, orang yang berhadas kecil. Jim, orang yang mati syahid. Dal, orang yang sudah bertaubat. So, jawapan yang tepat kat sini adalah orang yang berhadas besar. Berhadas besar tu sama ada haid, nifas, atau wiladah, atau bersetubuh, atau satu lagi mati. Okey, mati selain daripada mati syahid. Okey. Berhadas besar tu maksudnya yang ada perkara-perkara ni. Okey. Seterusnya soalan 36. Okey, soalan 36 dia tanya apakah hukum mengqasarkan solat maghrib bagi musafir? Okey, qasar. Qasar ni maksudnya pendekkan.
Okey, pendekkan. Okey, apa hukum memendekkan solat maghrib bagi musafir? Alif, sah kerana perjalanan melebihi 2 marhalah. Ba, tidak sah kerana solat maghrib tidak boleh dikosarkan. Jim, tidak sah kerana solat maghrib tidak dijamakkan dengan isyak. Dal, sah kerana 3 dan 4 rakaat boleh dikosarkan. So jawapan yang paling tepat adalah ba. Okey, tidak sah kerana solat maghrib tidak boleh dikosarkan. Okey, kalau solat qasar, solat qasar ni dia hanya solat 4 rakaat sahaja. 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Iaitu solat Zuhur, lepas tu Asar dan Isyak. Okey, 3 solat ni sahaja. So kalau maghrib tak boleh dipendekkan lagi sebab dia dah pendek dah. Dia bukan 4 rakaat, dia 3 rakaat sahaja. So jawapan dia ba, tidak sah kerana maghrib tidak boleh dikosarkan. Okey, kemudian 37. Okey, soalan 37. Okey. Berikut adalah cara-cara solat orang sakit kecuali apa syarat orang sakit? Syarat solat orang sakit. Bukan syarat, cara-cara. Okey, maaf ya. Tapi dia ada perkataan kecuali. Okey, ada kecuali kat sini. So kita tengok jawapan dia. Solat secara berdiri, solat secara duduk, solat secara baring menelentang, dan solat secara baring mengiring. Okey. Kalau yang ni betul solat secara orang sakit. Solat secara berdiri ni bukan cara-cara solat orang yang sakit. So jawapan dia alif. Okey. Kemudian 38. Okey, soalan 38. Pilih perkara sunat haiat ketika solat. Pilih perkara sunat haiat ketika solat. Okey. Dalam solat, dalam solat ni dalam solat dia ada 3 perkara lah. Ada rukun, dia ada sunat ab'ad. Sunat ab'ad dan sunat haiat. Sunat haiat. Sunat haiat ni adalah perkara sunat dalam solat. Perkara sunat dalam solat yang tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi sekiranya tertinggal. Sekiranya tertinggal tak perlu sujud sahwi. So yang mana satu? Solat perkara sunat haiat. Dia nak kita pilih, kan? Pilih perkara sunat haiat. Satu, membaca tasbih ketika rukuk. Betul. Betul. Kemudian yang kedua, membaca surah selepas Al-Fatihah. Ini betul. Kemudian memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama ni salah. Sebab memberi salam bukan sunat haiat ataupun sunat ab'ad, tapi dia adalah rukun. Dan membaca doa iftitah, yang ni betul, perkara sunat haiat. So 1, 2 dan 4. 1, 2 dan 4 jawapan dia dal. Seterusnya soalan 39. Soalan 39.
solat sunat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Penyataan tersebut berkaitan dengan solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat rawatib dan solat sunat istikharah. Okay, jawapan yang paling tepat untuk soalan ni adalah jim, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni dia ada dua, sebab tu dia panggil mengiringi. Okay, dia ada solat sunat qabliyah, okay, solat sunat qabliyah dan solat sunat ba'diyah. Qabla ni sebelum, qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Okay. Seterusnya soalan nombor 40. Okay, soalan nombor 40. Berikut merupakan rukun solat jenazah kecuali. Maksudnya pilihan jawapan yang dia bagi ada rukun solat jenazah kecuali satu je yang bukan rukun solat jenazah, itulah jawapan dia. So kita tengok kat sini, berdiri betul. Okey, berdiri betul dilakukan secara berjemaah 4 kali takbir dan membaca surah Al-Fatihah. Okey. So yang bukan rukun adalah kat sini, dilakukan secara berjemaah. Yang lain semuanya rukun, tapi dilakukan secara berjemaah tu bukan rukun. Okey. Okey, baik. Seterusnya soalan nombor 41 hingga soalan 45. Okay, arahan soalan dia, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Okey. So kita tengok 41. Okey. Antara solat yang boleh dijamakkan ialah solat subuh. So kat sini jawapannya salah sebab solat subuh tidak boleh dijamakkan. Okey. 42. Okay, soalan 42, orang yang sakit tidak wajib melakukan solat fardu. Yang ni pun salah sebab solat tu wajib dilakukan walaupun dalam apa jua sahaja keadaan. Okay, kemudian soalan 43, menipiskan debu adalah perkara sunat tayamum. Okay, yang ni betul. Okay, 44, bermastautin adalah di antara syarat wajib solat Jumaat. Yang ni betul. Kemudian soalan 45, berkumur secara berlebihan ialah satu perbuatan makruh ketika berpuasa. Yang ni juga penyataannya betul. Okey. Okay, soalan seterusnya, soalan 46 hingga soalan 50. Okay, arahan soalan dia, isikan tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Isi tempat kosong dengan jawapan yang disediakan. Pilihan jawapan dia bagi, pertama, kedua, besar, berdiri, menahan, terbatal. Okay, kita tengok soalan dia 46 hingga 50. Okay. Soalan 46, mandi wajib ialah mandi bagi orang yang berhadas. Yang mana? Okay, berhadas besar. Okay, berhadas besar. Okay, seterusnya, puasa adalah diri daripada perkara yang membatalkannya. So, puasa adalah menahan. Okay, menahan. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkannya. Okay, soalan 48. Okay, soalan 48. Solat di dalam kapal laut boleh dilakukan dengan apa? Sekiranya dalam keadaan selamat. Okay, solat di dalam kapal laut boleh dilakukan dengan berdiri. Okay, berdiri. Sekiranya dalam keadaan selamat. Okay, soalan 49. Solat
akan apa? Apabila seseorang itu keluar daripada Islam. Okay, solat akan terbatal. Terbatal. Okay, solat akan terbatal apabila seseorang itu keluar daripada Islam. Soalan 50, jamak takdim ialah menghimpunkan dua solat fardu pada waktu yang takdim yang pertama. Okey. Soalan seterusnya, soalan 51 hingga soalan 55. Arahan soalan dia adalah padankan penyataan yang betul bagi waktu solat fardu di bawah. Okey. Dia suruh kita padankan penyataan yang betul bagi waktu solat di bawah. So dia akan bagi kita 5 waktu solat dan apa tu? Dan dia bagi kita cara nak kenal masuknya waktu solat tersebut. Okey. So 51 soalan dia subuh. Okey, subuh mana yang betul tentang berkaitan dengan subuh? Okey, jawapannya ialah terbit fajar shadiq hingga terbit matahari. Okey, terbit fajar shadiq hingga terbit matahari masuklah waktu subuh. Okey, kita suaikan. Okey. Kemudian 53 Zuhur. Okey, Zuhur macam mana nak tahu masuk waktu Zuhur? Gelincir matahari hingga bayang-bayang sama panjang dengan objek. Okey. So kita suaikan ataupun padankan. Kemudian 54 solat Asar. Solat Asar ni adalah apabila bayang-bayang lebih panjang dari objek hingga terbenam matahari. Okey. Boleh kita suaikan. Okey. Salah. Sorry, salah tadi. Asar bukan maghrib. Okey, Asar. Okey, Asar. Okey. Seterusnya maghrib. Okey, solat fardu maghrib apabila terbenam matahari di paras laut sehingga hilang cahaya merah di kaki langit. Okey, bila terbenam matahari di paras laut maka masuklah waktu maghrib. Kita suaikan. Allah. Salah lagi. Okey, suaikan. Okey. Seterusnya waktu isyak. Okey, waktu isyak hilang cahaya merah di kaki langit sehingga terbit fajar shadiq. Okey, ini waktu isyak. Kita suaikan. Okey. Selesai berkaitan dengan masuknya waktu-waktu solat fardu. Seterusnya soalan 56 hingga soalan 60. Okey, dia kata 56, jawab semua soalan di bawah. Okey, jawab semua soalan di bawah. Soalan yang pertama ataupun 56 alif, apakah pengertian bagi? Dia nak pengertian bagi solat jamak dan solat qasar. Okey, kita kena tulis pengertian dia. Okey, solat jamak. Solat jamak ni menghimpunkan dua solat fardu dan dilakukan
dalam satu waktu. Okey. Kemudian solat qasar. Apa pula solat qasar? Memendekkan solat fardu 4 rakaat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey. So, solat jamak ialah menghimpunkan 2 solat fardu dan dilakukan dalam satu waktu. Solat qasar pula memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Okey, kemudian soalan ba 56 ba, tuliskan 2 rukun tayamum. Okey, tuliskan 2 rukun tayamum. Okey, yang pertama kita boleh tulis kat sini niat. Okey, niat. Yang kedua menyapu debu tanah ke muka. Okey. Kemudian kita tulis semualah. Yang ketiga menyapu debu tanah kedua belah tangan hingga siku. Okey, kemudian kita tambah satu lagi, tertib. Okey, tertib. Okey, dia minta 2 je. Boleh pilihlah dalam 4 ni rukun tayamum yang mana pilihan 2 pilihan yang awak nak tulis dalam soalan yang jenis macam ni. Okey, seterusnya lengkapkan. Dia kata lengkapkan jadual di bawah. Dia nak rukun fi'li dalam solat, kemudian rukun qauli dalam solat. Okey, rukun solat ada 13 perkara dan dalam 13 tu dia ada pecahan, rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Okey, fi'li ni bermaksud perbuatan. Okey, perbuatan. Qauli pula bermaksud perkataan ataupun apa yang kita baca dalam solat yang merupakan rukun. Okey, kat sini kita boleh tulis rukun fi'li ni, rukun yang perbuatan adalah berdiri tegak. Okey, berdiri tegak ataupun rukuk. Iktidal. Apa lagi rukun fi'li? Iktidal, sujud duduk antara 2 sujud. Okey, duduk antara 2 sujud. Lepas tu ada lagi, duduk tahiyat akhir. Okey. Duduk tahiyat akhir. Okey. Pilihlah yang mana satu.
Okey, kemudian rukun qauli. Rukun qauli ni apa yang kita lafaz, apa yang kita sebut, apa yang kita baca dalam solat yang merupakan rukun. Antaranya ialah, okey, kat sini kita tulis takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram ataupun membaca al-Fatihah, membaca al-Fatihah. Okey, ada lagi membaca tahiyat akhir ataupun membaca selawat dalam tahiyat akhir ataupun memberi salam. Memberi salam. Assalamualaikum tu juga rukun yang kita kena sebut. Memberi salam pertama. Itu antara pilihan-pilihan jawapan yang kita boleh tulis. Seterusnya soalan 58, dia tanya tulis maksud lafaz niat di bawah. Lafaz niatnya usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. So kita kena tulis maksud dia. Maksud dia sahaja aku solat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Usalli fardhu jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, sahaja aku salat fardu Jumaat 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya soalan 58 ba. Soalan 58 ba ni dia tanya senaraikan 2 perkara yang sunat dilakukan ketika solat jenazah. Apa perkara yang sunat ketika solat jenazah? Yang pertama kita boleh tulis dilakukan di masjid. Perkara sunat solat jenazah. Kemudian apa lagi perkara sunat yang lain? Mengangkat 2 tangan. Setiap kali takbir. Kan solat Jumaat ada 4 rakaat. So setiap kali 4 rakaat pula, maaf. Solat jenazah ada 4 kali takbir. Itu yang betul. Yang tadi tu salah. Solat jenazah ada 4 kali takbir dan setiap kali takbir tu disunatkan untuk mengangkat 2 belah tangan. Kemudian ada satu lagi kita tambah kat sini. Sunat juga memperlahankan bacaan. Kemudian 59. Soalan 59 dia tanya tulis solat sunat berdasarkan situasi di bawah. Situasi pertama
Ataupun situasi alif, Muhammad melakukan solat pada pukul 3 pagi setelah bangun daripada tidur. Okey, yang ni adalah solat sunat. Okey, solat sunat tahajud. Okey, solat sunat tahajud. Okey, seterusnya situasi ba, Naufal menunaikan solat 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. Okey, kat sini jawapan kita boleh tulis solat sunat. Okey, solat sunat rawatib. Okey, rawatib atau solat solat sunat qabliyah. Sebab dia kata sebelum kan. Sebelum ni qabliyah lah. Okey. Seterusnya soalan 60. Okey, soalan nombor 60. Okey, arahan soalan dia, jawab semua soalan berdasarkan situasi di bawah dengan jawapan yang betul. Okey. So situasi dia adalah situasi alif, Arif pergi ke masjid untuk melakukan solat Jumaat. Sebelum ke masjid, dia telah berhias dengan memakai pakaian yang bersih dan memakai wangi-wangian. Okey, apa hukumnya perbuatan Arif tu? Hukumnya adalah sunat. Okey. Kerana alasannya berhias, memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian tu adalah perkara perkara sunat. Perkara sunat sebelum sebelum solat Jumaat. Okey. Kemudian kita tengok soalan soalan ba, situasi ba, Jamilah menjolokkan jarinya ke dalam kerongkong sehingga muntah ketika sedang berpuasa. Jamilah menjolokkan jarinya ke dalam kerongkong sehingga muntah ketika sedang berpuasa. Okey, hukumnya adalah batal. Okey, batal puasa dia. Alasannya sebab ataupun kerana muntah dengan sengaja. Okey, muntah dengan sengaja adalah perkara yang membatalkan solat. Okey. Muntah dengan sengaja adalah perkara yang membatalkan puasa. Tersasul lagi, maaf ya. Muntah dengan sengaja ni perkara yang membatalkan puasa. Okey, saya rasa itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya memberi manfaat dalam kita mengulang kaji subjek ulum syar'iyah bahagian ibadah, dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik, yang tersalah cakap ke tersasul banyak ke, itu adalah kelemahan diri saya sendiri, dan ambillah perkara-perkara yang bermanfaat sahaja daripada video ni. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang untuk subjek-subjek yang lain. Okey, jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.